Saya teringat ada satu kisah seorang usahawan yang berjaya. Yang saya ingat kisah ni betul-betul sebab memang saya baca kisah dia, yang mana dia katakan dia mencapai kejayaan. Usianya hampir 30 tahun ataupun setelah 30 tahun, akaun dalam bank dia telah mencecah jutaan ringgit. Masya Allah, memang jadi jutawan dalam usia yang sangat muda. Tetapi tidak lama selepas daripada itu, akibat daripada pengurusan keuangan yang tidak betul dan pengurusan hak syarikat yang tidak menentu, menyebabkan dia muflis, tuan-puan. Yang saya dengar kisah dia sangat menyedihkan tu, dia kata bila isteri dia buka surat daripada bank, isteri dia menangis kerana melihatkan hutang-hutang dan sebagainya, harta nak kena ambil dengan bank dan sebagainya. Dan dia kata, saya tak boleh nak buat apa. Saya buka surat tu, saya tengok saya hanya gelak sahaja. Maknanya dia daripada jutawan dalam usia yang muda, tiba-tiba jatuh muflis, semua hartanya diambil, semua kewangannya diambil. Bayangkan nanti tuan-puan, kalau pada hari kiamat kita mempunyai amalan yang banyak, tiba-tiba orang semua ambil kita punya aset ataupun amalan kita, kita jadi muflis. Apakah kita boleh menangis pada hari kiamat nanti? Baik, mengenai tentang muflis tadi, sebenarnya baginda Nabi SAW pernah ingatkan dah pada kita. Rasulullah kata, siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada orang lain, sama ada kepada kawan dia, saudaranya, dari aspek barang-barangnya ataupun sebagainya, falyatahallal minhul yaum. Rasulullah kata, minta halal pada hari ini juga. Kerana apa? Rasulullah kata, kerana nanti pada hari yang tidak ada guna lagi dinar dan dirham, sekiranya dia mempunyai amal yang soleh, hartanya ataupun aset daripada amalan dia tu akan diambil berdasarkan kezaliman dia, sehinggalah tidak ada amal soleh dia lagi, menyebabkan dia jadi muflis. Ini yang menakutkan kita. Kalau muflis di dunia sahaja kita dah menangis, dah bimbang, dah takut, macam mana nanti muflis pada hari kiamat kerana mengambil harta yang haram tersebut. Kalau kita perhatikan tadi, bagaimana ada dua situasi yang berbeza. Situasi orang yang muflis di dunia sehingga menyebabkan mereka dan keluarga mereka bimbang dan menangis, dan kemudian Rasulullah pernah menggambarkan kepada kita akan ada orang yang akan muflis pada hari kiamat. Itu yang lebih membimbangkan. Dan suka juga saya ingatkan kepada tuan-puan, sebenarnya muflis akhirat ini bukan sahaja amalan diambil, kita bimbang. Nanti kalau amalan kita sudah tidak cukup, kita terpaksa ambil kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Maknanya kita dah tak ada amalan untuk menyebabkan kita bertahan. Akhirnya kita diminta disebabkan kerana orang yang kita berhutang tersebut juga melakukan dosa. Kita tak boleh nak bayar dia dengan pahala kita, maka dia kata, engkau ambillah dosa aku, sehingga menyebabkan kita ditimbuni. Bukan sahaja muflis, bahkan kita dibebani pula dengan bebanan-bebanan kerana hutang kita di dunia itu tadi. Ini menunjukkan sebenarnya tuan-puan, kita telah muflis di dunia lagi. Maknanya moral ni muflis kerana kita sanggup ambil duit yang haram dan kemudian menyebabkan kita menggunakannya sewenang-wenangnya. Kesannya kita tidak tahu pada hari akhirat bukan sahaja muflis, bahkan menanggung bebanan yang lain lagi pada hari kiamat. Jangan kita ambil duit rasuah ini tuan-puan. Nampak macam simple sahaja dengan duit kopi, dengan duit-duit yang runcit, yang kecil-kecil ini. Tapi kita tidak tahu kesan daripada duit kopi yang kecil itu, kita telah menganiaya orang. Kezaliman tersebut akan menyebabkan kita muflis pada hari kiamat. Oleh yang demikian, perangi rasuah, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.